بالبطول والقاسم ربنا افتح بيننا قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال حجة الإسلام إمام الغزالي رحمه الله تعالى وقدس الله سره ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين فإن كنت من جوهر الملائكة فاجتهد في معرفة أصلك حتى تعرف الطريق إلى الحضرة الإلهية وتبلغ إلى مشاهدة الجلال والجمال. Jadi kita sambung lagi para hadirin sekalian, sambung lagi muzakarah kita Kimia Us-Sa'adah karangan bagi Hujjatil Islam Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Sambungnya lagi hari itu yaitu setelah mana dia kata kita ni beripung dalam diri kita ni beberapa sifat, sifat nate ternak ke, sifat nate buah, sifat iblis syaitan dan sifat malaikat. Maka ketika tu dia suruh pula kita ni tahu, kenal bagi tiap-tiap jenis sifat tu gapo makanan yang mengenyai ke bagi mereka, bagi tiap-tiap sifat tu, dan apa kebahagiaan bagi tiap-tiap sifat tersebut. Jadi sambungnya laginya, fa in kunta, maka jika adalah engkau itu min jauharil malaikati ialah setengah daripada kejadian para malaikat. Itu dah bukan malaikat kita ni, ada orang panggil unsur kejadian malaikat. Mana itu taat ibadat pada Allah, itu orang panggil kejadian malaikat. Sebagaimana Allah Ta'ala firman, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak maksiat mereka itu malaikat apa yang diperintah oleh Allah Ta'ala, dan wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mengerjakan mereka itu malaikat dengan apa perkara yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Ini orang panggil tabiat malaikat. Aslul khilqah, asal kejadian malaikatnya jenis taat gapo hak Tuhan suruh dan tak pernah nak buat gapo hak Tuhan tegah, Tuhan larang. Jadi dia kata kalau mu rasa mu hari itunya menata, fa in kunta minhum, maka jika mu rasa mu setengah daripada menata, fajtahid fi a'malil jawfi wal farji, maka mu sungguh-sungguhlah buat kerja untuk memenuhi keperluan perutmu dan kemaluanmu. Ini bukan suruh, kita sebut dah hari itu kan. Dia panggil mimbabi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Bila mu tak rasa malu gapo sekarang, buatlah gapo hak mu nak. Tak sudut tanya Tuhan dah boleh ke tak. Jadi orang panggil istihza, buat ngaji. Kalau mu berasa mu tu menata, maka mu kena bersisi lengan, bercawak kata, bersungguh-sungguh memuahkan orang panggil kepuasan menata. Gapo hak nata puah? Nata puah kalau perut ia kenyang. Nata puah kalau boleh jemok dengan bini, boleh jemok dengan betina dia. Jadi kalau kita ni rasa kita setengah daripada menata, awak sungguhlah kerja itu. Gitu juga kalau kita rasa kita ni setengah daripada menata buah, sungguhlah pergi bunuh orang, pergi timbuk orang, duk balas dengan orang ni. Kerana menata buah ni kepuasan dia, kebahagiaan dia bila boleh
bunuh orang, boleh kekoh, boleh apa bahan natal lain, boleh pukul, boleh katok. Itu macam-macam itu dia ayat kan. Dan kalau kita rasa kita tu syaitan, maka kita bersungguhlah buat kerja supaya syaitan. Mana? Syaitan ni dia suka bila boleh menipu orang, boleh deraka ke Tuhan, boleh buat tipu daya, kejahatan dan sebagainya. Fa in kunta minhum fashtaghil bishtighalihi, maka mu bersibuklah dengan kesibukan mereka itu syaitan. Kemudian dia cerita wa sa'adatal malaikati fi musyahadati jamali hadratir rububiyyati, dan sesungguhnya kebahagiaan para malaikat ni, wa sa'adata ni atau pada kata sa'adatal bahaim, maknanya pasal pepak baru, wa innas sa'adatal malaikati, dan sesungguhnya kebahagiaan bagi para malaikat itu fi musyahadati jamalil hadratir rububiyyati, pada memandang menilik mereka itu malaikat pada sifat-sifat keelokan kecantikan hadrat ketuhanan. Walaysa lil ghadabi wasyahwati ilaihim tariqun, dan tidak adalah bagi kemarahan dan keinginan nafsu bagi kepada mereka itu malaikat tu satu jalan pun tak ada. Tu malaikat. Kalau mu rasa mu ada orang panggil kejadian para malaikat, fa in kunta, maka hari ini sambung hal itu. Fa in kunta, maka jika adalah kalian engkau ni, jika adalah engkau ni min jauharil malaikati, setengah daripada beberapa kejadian para malaikat. Iaitu apa? Kejadian para malaikat, seronok dia dapat syuhud hati pada Allah Ta'ala, seronok dia dapat taat perintah Tuhan. Tak ada malaikat tak seronok letih buat kerja Tuhan suruh, tak ada. Itu orang panggil unsur kemalaikatan. Kalau mu nak kejadianmu tu setengah daripada kejadian malaikat, fajtahid, maka hendak bersungguh-sungguhlah engkau fi ma'rifati aslika, pada mengenal asal usul engkau. Kenal asal usulmu. Tu asal usul bukan hak tangan kaki hak zahir ni, tidak. Yakni hikmah Allah Ta'ala jadikan kita tu apakah hikmah dia. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil mati. Itu hikmat Tuhan jadikan kita. Asal hikmat Tuhan jadikan kita ni ialah untuk ibadat dia, untuk memperhambakan diri kita hanya kepada dia. Maka kalau kita nak diri kita ni termasuk orang panggil kejadian para malaikat, kata Imam Ghazali, fajtahid, maka bermujahadahlah kamu, bersungguh-sungguhlah kamu. Itu makna berjid wal ijtihad, itu makna mujahadah, bersungguh-sungguh. Sebab kalau orang bersungguh tu hak dapat. Man jadda wajada, barang siapa yang bersungguh nescaya dia dapat. Wa man zara'a hasada, barang siapa yang menanam maka dia dapat menuai. Wa man sara 'ala darbi wasala, barang siapa yang lalu mengikut rel yang betul, sampai dia ke destinasi tersebut. Itu kan pepatah Arab sebut, tu bukan hadis, pepatah Arab sebut. Barang siapa yang bersungguh dia dapat. Man jadda wajada. Wa man zara'a hasada, barang siapa yang menanam dia boleh menuai. Betul tak? Ya tanam pohon mokte, pohon jambu kau berapa, cak lagi boleh makan, boleh petik, boleh makan. Orang tak menanam kena beli. Dia nak petik mana, kalau petik orang tak izin, curi. Wa man sara 'ala darbi wasala, barang siapa yang lalu mengikut rel yang betul, sapa dia. Itu tu macam kereta api. Nak sampai ke destinasi kena ikut rel betul. Ataupun kita berjalan nak pergi ke mana pun kena ikut map location hak betul.
Nah, kena pasti kalau orang panggil destinasi kita tu di mana jalan nak pergi tu betul. Nah, lama nak pergi Kota Baru pakai Bangkok siapa ada itu ni, sesat lah orang panggil sesat. Tu maka bersungguh-sungguhlah mung kata Imam Ghazali fi ma'rifati aslika, pada mengenal asal usul engkau. Tuhan buat kita ni asal usulnya hikmat liya'budun, supaya ibadat yakni jadi hamba kepada Allah. Ibadat tu maqam yang pertama, naik tinggi pada ibadat ubudiyah, lebih tinggi daripada ubudiyah ubudah. Itu nah artinya maqam kehambaan. Sebab tu kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah ialah kedudukan hamba. Nah, kedudukan hamba, maqam kehambaan. Karena itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa banyak tepat dalam Qurannya Allah panggil dia hamba. Nah, Allah Taala panggil hamba. Subhanallazi asra bi 'abdihi. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihi alkitab. Itu dalam suratul Kahfi. Nah, 'abdihi, hambanya. Sebab itulah maqam yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ni memang hamba, dia panggil abdun secara umum lah. Nah, kita hamba siapa? Hamba Allah secara umum. Tapi betul ke tidak hakikat Tuhan akui kita benar-benar hamba kepada dia. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu sebagai hamba aku. Takut kita ni duk mengaku dengan lidah saja kita hamba Tuhan. Hakikat batinnya kita hamba kepada nafsu kita, hamba pada syaitan, hamba pada maksiat, hamba pada dunia, pakat dunia, kemewahan dunia, kemasyhuran dunia dan sebagainya. Maka ketika tu mulut kita saja je kata kita hamba Tuhan, hakikatnya Tuhan tak akui pun kita tu sebenar-benar hamba kepada dia. Nah, itu. Sehingga manakah kita tu disuruh bersungguh-sungguh mujahadah, fajtahid fi ma'rifati aslika, hatta sehingga ni raya, hatta sehingga ta'rifat tariqa, sehingga engkau mengenal akan jalan ilal hadratil ilahiyati, yakni engkau kenal akan jalan lil wusuli ilal hadratil ilahiyati, jalan yang menyampaikan engkau kepada hadrat ketuhanan. Yakni sampai sini sampai maknawi, bukan sampai hissi. Nah, sebab tu dekat jauh dengan Tuhan, rapat dengan Tuhan, jauh dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, dan hampir dengan Tuhan dipanggil maqam qurbah, maqam qurbi ilallah atau bu'di anillah. Ni orang panggil dekat jauh ni secara maknawi, bukan secara hissi. Nah, macam kita rumah awak dekat mana? Dekat madrasah Islamiyah Cerah Kuari itulah. Dekat tu dekat hissi, boleh ukur berapa kilometer, berapa kilometer, berapa jarak, berapa kaki, berapa batu. Itu dekat hissi. Tapi kita kata dekat dengan Tuhan, jauh dengan Tuhan ni bukan dekat hissi, dekat maknawi. Sebab Tuhan ni tidak bertepat. Nah, maka dia jauh tak berjarak, dekat tak bertepuh. Lagu tu itu Tuhan. Artinya jalan yang menyampaikan hati engkau kepada hadrat ketuhanan. Siapa tu siapa hati, siapa jiwa, siapa kesedaran, sampai rasa. Nih, rasa, zauk tu, wujdan tu, siapa situ? Tubuh duduk di dunia lah, tubuh duduk dengan manusia, hati tu baqaq billah, kekal dengan Allah Ta'ala. Itu maksud. Hatta ta'rifat tariqa ilal hadratil ilahiyati, ay hatta ta'rifat tariqa lil wusuli ilal hadrati al ilahiyati, sehingga engkau ketahui, engkau mengenal akan jalan bagi menyampaikan hati engkau ke hadrat ketuhanan. Tu bila siapa hati ke hadrat ketuhanan, tak ada lah.
Orang panggil seorang itu baqa' billah, kekal hati dengan Allah. Hati dia tu tak terlepas daripada mengingati Allah, nafas demi nafas. 124,000 nafas sehari Tuhan buat kita menyawa menafas ni. Satu nafas pun tidak luput ingatan dia dengan Allah. Macam kita ni ingat ke Tuhan ni ada musim, ada masa, ada ketika. Mana? Ketika sembahyang, ketika berzikir, ketika berdoa, nak ketika sembahyang hajat, ketika tu ya Allah tak kuat ingat ke Tuhan. Ketika sakit, sebab tu orang wali kan, dia suka sakit, dia suka bala. Sebab sakit bala ni menyebabkan dia mudah ingat ke Tuhan. Kita ni kalau tak sakit, sehat, kaya, tak miskin, tu gak mula lupa ke Tuhan. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sebenar manusia tu melampau bila dia lihat sebagai kaya, tak berajak, jalan melenggar, sehat tubuh badan. Cuba sakit, demam kau gapo baru, ya Allah sakit, ya Allah baru ya Allah. Jadi kita ingat ke Tuhan tu ada puye, ada ketika, ada masa. Orang yang hati dia sapa ke Tuhan, baqa' billah, setiap napah, bukan setiap jam, setiap minit, setiap saat, setiap napah turun naik 124,000 napah sehari ni, tak luput satu napah pun ingat kepada Allah. Maka ketika tu tak ada lah dianya senantiasa duduk di dalam mentaati perintah Allah, duduk di tahap buat apa Tuhan suruh, tinggal apa Tuhan tegur. Duduk di tahap takwa Allah. Waktu khatib besar khutbah Jumaat tadi, ittaqullah ya ibadallah, ittaqullah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kau dua wasiat semua tiap-tiap Jumaat supaya kita takwa pada Allah. Apa takwa pada Allah? Imtithalu awamiri wajtinabun nawahi. Buat apa yang disuruh oleh Tuhan, tinggal apa yang ditegur oleh Tuhan. Mudah tu sebut tu, tapi nak buat tu susah. Macam kita buat apa yang disuruh oleh Tuhan dengan terpaksa, dengan malah, letih, penat, tak ada arah dah, wajib buat juga. Lepas tu hak Tuhan tegur, berahi kita. Hak tak buat tu keliru nak buat. Hak buat dah tak taubat-taubat. Mudah lagi kan. Maka sebab tu kita ni mukmin asiyun, mukmin kaki maksiat. Maksiat zahir, maksiat batin tak secara, kecil besar tak secara. Pasti kita banyak buat maksiat. Maka kita ni mukmin yang asli. Sebab apa lagu tu? Sebab kita tak ingat Tuhan, kita lupa ke Tuhan. Tu kan. Sebab tu dalam Quran ayat kata, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wala takunu kalladzina nasullaha, jangan kalian jadi seperti orang yang lupa akan Allah. Kita lupa pada Allah, napah demi napah lupa pada Allah. Allahu Akbar tu ingat ke nasi lagi, ingat ke projek lagi, ingat ke macam-macam perkara urusan dunia lagi, bini suruh beli sayur lauk lah apa, Allahu Akbar dia ingat tu lagi. Tuhan tak apa ingat. Apatah lagi di luar semaya. Padahal semaya tu latihan untuk ingat ke dia. La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Tak ada Tuhan melainkan aku, Tuhan raya. Maka ibadatlah hanya pada aku, diri ke semaya tu untuk ingat ke aku. Itu kan. Semaya tu tujuan hikmahnya supaya kita ni dilatih untuk ingat ke Tuhan 5 kali sehari. Hak tu pun dalam semaya tu terlupa banyak ke Tuhan. Terlupa banyak ke Tuhan. Jangan ke di luar semaya, lagilah lupa dengan Tuhan. Bila lupa ke Tuhan, Tuhan kata fa ansahum anfusahum, maka lupa mereka itu akan diri mereka itu sendiri. Lupa kita. Mulut Tuhan buat
hikmat untuk gapo, mata Tuhan buat hikmat untuk gapo, nah telinga Tuhan buat hikmat untuk gapo, kaki tangan Tuhan buat, perut kemaluan Tuhan buat hikmat untuk gapo, lupa. Nah, sebab apa? Sebab lupa pada Tuhan, lupa pada diri. Yang itu ulaika humul fasiqun. Maka jadi kita orang yang keluar daripada taat Tuhan, khuruju an taatillah, keluar, meninggalkan ketaatan kita kepada Tuhan. Mana? Berbuat maksiat kita pada Tuhan. Maka kita ni dipanggil mukmin asiyun, mukmin kaki deraka dengan Tuhan, bukan kafir dah, mukmin yang kaki maksiat. Adapun waliullah yang hati dia tadi tu, nah, wusul ila hadratil ilahiyah tadi tu, hati dia tu bakok billah, kekal dengan Allah Ta'ala, ingatan dia, kesedaran dia, perasaan dia, kecapan di batin, wujudan dia, zauk dia senantiasa Allah, Allah, napah demi napah. Nah, maka ketika tu tak berani dia deraka dengan Tuhan. Duduk tangga buat apa yang disuruh oleh Tuhan dan tinggal apa yang ditegah oleh Tuhan. Kalaupun terbuat apa yang ditegah oleh Tuhan, segera mereka itu bertaubat. Nah, maka sebab tu para aulia illah tu dikatakan mahfuz. Mahfuz artinya Tuhan jaga daripada buat dosa, serta berlaku mereka berbuat dosa tetapi segera mereka bertaubat. Maka kerana tu waliullah ni siapa? Mukmin taqiyun, mukmin yang bertakwa pada Allah. Macam kita ni bukan mukmin taqi, nah, mukmin asli. Orang wali mukmin taqi, mukmin yang takwa pada Allah Taala. Itu. Maka kalau nak jalan ni kena ikut jalannya dia. Tu. Cumanya di akhir ni, nah, bukan di akhir ni, kata Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, dia kata pada kurung ke-7, bukan Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, Imam Abi Madian. Imam Abi Madian ni dia kata pada kurung ke-7, fa'lam anna tariqata hadzal qaum darisatu, ketahuilah oleh kamu bahawasanya jalanan ini kaum ni, orang nak siapa tepuh jalanan nak jadi hamba, sebenar-benar hamba pada Allah ni, yang hatinya napah demi napah, tak lupa ingat pada Allah ni, sehingga setengah daripada mereka kata, kalau satu napah saja terlupa aku mengingati Allah, maka kuhukumkan diriku dengan kupu. Tu siapa tahap tu? Bukan kupu iktikad tu, bukan kupu nikmat, artinya tak syukur nikmat Tuhan. Tu siapa tahap tu? Maknanya napah demi napah mereka ni tak ada lupa ingatan dengan Allah Ta'ala, kekal hati mereka bersama Allah. Jalannya ini kaum pada kurung yang ke-7 tu hacul bu, kata Imam Abi Madian, artinya nak dapatkan betul-betul intan berlian, Syekhul Mursyid sungguh, yang boleh bimbing tarbiyah tempah hati seorang murid salik tadi tu, betul-betul sampai hatinya ke hadratillah. Pada kurung ke-7 tu payah nak dapat. Hak banyaknya batu-batu kotor, bukan intan berlian, tapi bersaluk seperti intan berlian, bersaluk seperti tok guru sufi, berserban berjubah labuh, berserban besar, wasbah kanan kiri tangan ni, wasugi pula kiri kanan telinga, tak cukup tangan ni wasbah gatot tekak belik pula pinggan dak tu. Tak boleh nampak supinya dia. Padahal tak supi pun, supi-supi yang je. Akhirnya bawa manusia kepada diri dia, pemujaan kepada diri dia. Pemujaan syekh, pemujaan syekh. Jadi ajaran sesat banyak lagu tu. Banyak. Maka sebab tu pada kurung ke-7 tu payah dah nak cari Syekhul Mursyid yang betul-betul boleh bimbing kita hatinya sampai ke hadratillah, apatah lagi pada zaman kita. Zaman kita ni lebih lagi lah. Tu payah nak dapat. Maka sebab tu almarhum Tok Guru saya, Tok Guru Haji Abdul Hamid bin Haji Saleh, bila orang nak mari ambil wirid tarekat dengan dia, nak talqin zikir tarekat, dia suruh ngaji dulu, jangan duduk gaduh ya, belajar fardu ain dulu. Itu gitu. Cuba baca Fatihah nak dengar. Gulawai pun baca dengan yakin,
Bismillah, bismillah, tak siapa ke tu? Hei, bismillah. Nah, siapa ke sete? Nah, siapa ke sete? Bismillah. Baca tak betul dah. Perhati nak siapa mana ke tu? Tak akan betul hati kita ni melainkan sehingga betul lidah kita. Kan gitu dalam hadis Nabi sebut. Nak betul hati, nak betul lidah. Kalau lidah ni tak betul, hati tak betul. Lidah tak betul baca, hati tak sapa ke Tuhan. Sebab tu Allah, kalau kita baca dalam kitab Jam'ul Jawami' apa? Ulama Aceh karya tu. Salasul Rasail Jam'ul Jawami' Salaisul Musannafat. Ada 3 kitab yang himpun sekali satu kitab. Disebut orang panggil kesalahan berzikir. Lahan dalam berzikir. Ada orang berzikir la ilaha illallah, la ilaha, ada juga la ilaha, salah nak tu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha tak mak pula Allah, salah juga. Kalau gitu zikir saja tak boleh pahala. Jangan kata darajat, pahala pun tak boleh. Wajibut tajwid li kulli dzikrin. Wajib kena tajwid tiap-tiap zikir pun, bukan setakat Quran. Sebab zikir itu bahagian daripada Quran, gitu kan? Zikir itu daripada Quran juga. Nah. Maka wajib kena tajwid juga. Nah, kena betul baca juga. Tak boleh sebelah hamlah kebak tak jadi. Nah, la ilaha illallah. Nah, tak siapa tu. Siapa ke setan. Belum makna dia lagi. Allah. Sebab tu guru kita dulu, dia marah benar kalau hak jenis dakwah tarekat ni. Nah, dia marah benar. Dia suruh ngaji dulu. Ngaji akidah biar betul kemah. Ngaji syariat biar betul ibadat. Betul baca betul perbuatan, betul muamalah munakahat kita. Biar betul. Makan yang haram, tak cakap ngatik, tak sampai tu. Itu ke? Betul tak? Pergi kedai, ambil lauk, makan selalu. Harga berapa tak bayar lagi. Tak tahu bahkan berapa harga makan ni. Halal ke haram? Makan bagi siapa tu? Nah, sudah sedawa main. Kira ikan sekor, soto sekor 500. Allah mengatas jual mahal. Cekak darah lepas pada perut tak ada, betul tak? Muamalah tak betul dah cara Islam. Walaupun restoran tu nama restoran Islam pun bukan ke nama jadi Islam ni, ya kehisi dalam. Sebab tu hak ikut muamalah Islam ni McDonald, KFC, ENW kata ni. Apa? Tak boleh makan ke tak bayar lagi, betul tak? Kena bayar dulu. Bayar dulu baru boleh makan, bukan order makan-makan sedang kenyang baru bayar dah. Betul. Kenapa? Ngaji. Bukan duk dakwah. Kalau direzeki oleh Allah Ta'ala jumpa sungguh syekh yang betul-betul boleh, tok guru yang betul-betul boleh bibik jiwa kita, bimbing diri kita sampai hati kita ke hadratillah. Tu maka ketika tu keuntungan besar, jangan kita tinggal. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Hendak sabarlah olehmu, tahan dirimu bersama dengan orang yang menyeru kepada Tuhan pagi petang siang malam semata-mata kerana Tuhan, bukan kerana salah raut. Macam kita kan salah raut. Jauh mana pun gay, geng pun gay kata ni. Orang wali tak gitu kerana Tuhan. Fala ta'du'ina ka'annahum turidu zinatal hayat. Jangan memperpaling matamu tinggal orang yang menyeru manusia sampai ke Tuhan ni dengan kerana Tuhan. Jangan memperpaling kerana semata-mata nak kepada kehidupan dunia. Sebab apa? Jauh mana apa kata almarhum Tok Guru Haji Abdul Hamid bin Haji Saleh qaddasallahu sirrahu, ada di hujung dunia tu katanya Tok Guru lagu tu. Sebab kalau betul ikhlas kita nak supaya diri kita dapat kebahagiaan yang sejati, mudah-mudahan dengan asbab musabab bimbingan tarbiyah daripada guru bagi riadah mujahadah
tarbiyah dia tu sampailah hati kita ke hadratillah. Maka ketika tu tak kuasa kita nak meninggalkan apa yang diperintah oleh Allah, dan tidak kuasa kita nak buat apa yang ditegah oleh Allah. Lepas semaya, lepas semaya. Kalau gitu dipanggil salatul daim. Okey, semaya yang berkekalan. Mana orang semaya yang berkekalan? Dalam semaya, di luar semaya, hati dia sama ingat ke Tuhan. Bahkan dia banyak semaya, tak ada urusan ke apa, Allahu Akbar. Tak ada urusan dunia ke apa, Allah. Tengok Imam Hasan Al-Basri 100 rakaat sehari semaya sunat, tak kurang. Imam Ali Zainul Abidin 1000 rakaat sehari, tak kurang semaya sunat sehari. Tak kuasa berhenti. Kita tak kuasa nak semaya. Kita tak kuasa. Allah, saat ni baru maghrib, insya-Allah cepat teh. Kan kita begitu, tak kuasa nak semaya. Letih qamu kusala yuraunan nas. Tak ada ni nak berdiri semaya pun lembek. Kalau tak ada orang lembek. Kalau semaya seorang rumah mana? Kalau pelekat saja, tinggi sikit pada pusat, lembek kok gitu. Tehah senapah. Rokok sujud subhanallah belaka kuih-kuih tumak nino. Kayak gitu kan. Kalau pengajian apa? Yura'u dan nas. Nak supaya orang tengok, mari masjid, kemahlah, nak serubahnya dengan celoknya, dengan sugi kiri kanan telinganya, dengan takbir pun kalau boleh nak susung ni, betul tak, sama tak? Kemah, nampak lama rokok, lama sujud. Kalau depan orang baru aja nak orang tengok. Kalau belakang kusala, malah hangit. Kita tak kuasa nak semaya kita. Orang duduk di makam bakok billah, tak kuasa tak semaya. Kalau boleh semaya semua, sebab lazat dia semaya tu munajat dia dengan Tuhan. As-salatu mi'rajul mu'mini wa tariqatul lil muttaqin. Semaya tu ialah mi'raj orang mukmin, jalannya orang muttaqin. Apa jalannya menyampaikan hati seorang itu dekat dengan Tuhan? Semaya. Dan mi'raj bagi orang mukmin artinya semaya itu tempat munajat, berkomunikasi. Kalau bahasa orang Kelantan, gayut dengan gewe. Mesti tengok orang gewe. Gewe ni makna berkasih lah. Lagu mana dia duduk hello kasih ya. Kita tengok pun beli gelemek kat ni. Lepas topak habis dah kredit. Jauh mana pun saya beli elebon sanggup ke start motor. Topak. Maaf baby dia ni habis kredit. Ngomel daripada ngorik sampai ke subuh. Sedar duk kecek dengan kasih. Lagu itulah orang yang bakok billah. Semaya dia tu seolah-olah gayut dengan Tuhan. Sedap tak kuasa nak berhenti semaya. Itu lagu tu. Kita pun pandai royak ni. Menggetuk guru kita royak lagu tu, kita royak kremo. Kita sendiri pun tak siapa-siapa tahap tu pun. Habis. Watablugha tu atah pada kata ta'rifah lah. Tu. Hatta tablugha, hingga mana? Hingga sampailah engkau, hatta tablugha ai hatta tasilah, sehingga sampailah engkau ila musyahadatil jalali wal jauh ila musyahadatil jalali wal jamali ai ila ghayatika, sehingga sampailah engkau kepada tujuan engkau. Gapo dia tujuan engkau? Kena takdir. Min musyahadati, daripada memandang hati engkau. Dia kalau musyahadah dalam ilmu tasawuf iaitu pandang mata hati. Kena ingat sama dah. Kalau kita mengaji ilmu sifat 20, ilmu usuluddin, ilmu akidah, bila sebut kata musyahadah, pandang mata kepala. Beza tu dah. Lain lubuk, lain ikan. Gitu. Lain mata pelajaran ilmu, lainlah istilah yang dikehendaki makna daripada lafaz. Lafaz musyahadah, tapi makna beza tu. Inilah antara sebabnya jadi sesak orang bila baca kitab tasawuf, dia tak faham mustalahat orang tasawuf.
Dia tak faham istilah orang tasawuf. Dia duduk ngaji ilmu kitab Usuluddin, lepas tu dia pergi baca sendiri kitab tasawuf. Kalau ilmu Usuluddin, musyahadah bererti memandang dengan mata kepala, tengok mata kepala. Contoh dia, jika Tuhan tidak bersifat dengan kudrat, nescaya Tuhan lemah. Jika Tuhan lemah, nescaya tidak mampu Tuhan menciptakan sedikit pun daripada alam ini walau sebesar darah. Maka alam ini tidak ada walau sebesar darah, itu dusta. Betul tak? Palsu, bohong. Sebab alam ini ada dengan pandang musyahadah, dia panggil, dengan tilik musyahadah mata kepala kita. Dengan sebab musyahadah mata kepala kita apa? Dengan sebab kita memandang dengan mata kepala kita. Mata kepala kita sendiri nampak alam ni ada. Langit, bukit, gunung ganda, bukit buka gunung, lembu kobaya itik aja himam gapo. Nampak dengan mata kepala ada. Betul tak? Bermakna Tuhan tentu tidak lemah. Pasti dia bersifat dengan kudrat. Itu musyahadah dalam ilmu Usuluddin, memandang dengan mata kepala. Tiba-tiba mengaji dalam kitab tasawuf, orang sufi kata tidak melihat olehku, tidak memandang olehku akan makhluk Tuhan, melainkan memandang aku akan Allah padanya. Sudah. Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah fi. Contoh, tidak melihat olehku akan makhluk, akan sesuatu daripada makhluk ni, melainkan aku lihat Allah padanya. Sudah. Melihat situ bukan melihat dengan mata kepala. Ra'a yang pertama tu ru'yatul basar, memang melihat dengan mata kepala. Tidaklah mata kepala aku melihat makhluk, illa wa ra'aitullah fih, melainkan mata hatiku. Itu mata hati ni panggil musyahadah. Melainkan mata hati orang tasawuf ni memandang Allah yang menjadikan, yang menggerakkan, yang mendiamkan, yang apa-apa sahaja pada sesuatu itu. Itu gitu maksud. Tapi oleh kerana dia tak faham istilah orang tasawuf, bila baca kitab tasawuf lagu tu, Allah kapir lah pokok ni, sesat lah apa. Tidak melihat sesuatu makhluk, mereka Allah ada pada sesuatu tu. Allah duduk dalam makhluk tu. Allah bersatu dengan makhluk tu. Allah meresap dalam makhluk tu. Fok tasawuf ni kapir, sesat, batiniyah belako contoh. Ini sebab tidak faham istilah orang tasawuf. Dia ada istilah belako. Setiap fan tu dia ada makna-makna yang disepakati pada ahli medan ilmu tersebut. Gitu. Itu. Habis. Wah, tu tengok. Sehingga mana? Hatta tablugha. Sehingga engkau sampai, hatta tablugha ay hatta tasila ila musyahadati ay ila ghayatika, sehingga engkau sampai kepada tujuan engkau. Apa tujuan engkau? Min musyahadati sifatil jalali, daripada memandang hati engkau akan segala sifat-sifat keagungan Tuhan. Gapo sifat-sifat keagungan Tuhan? Sifat jala ni as-sifatul muqtadiyatu lil uqubati wal intiqami wal batshi wal qahri wal ghadbi was sukhti wal ibadi wat tardi wa ma asbaha zalika. Banyak lagi lah. Mana sifat-sifat jalal Tuhan, sifat agung Tuhan ni, tiap-tiap sifat yang makna sifat tersebut menghendaki, menunjuki di atas Tuhan yang menjanjikan seksa, iqab, uqubah. Tuhan yang menjanjikan dendam, balasan, intiqam. Tuhan yang menjanjikan kekerasan. Tuhan yang mempunyai sifat kemarahan, sifat kebengisan, sifat menjauhkan orang daripada rahmat dia, nikmat dia. Itu dipanggil sifat jalal Allah Ta'ala, sifat keagungan Tuhan. Ikutlah apa-apa yang menyerupai makna-makna yang menunjuk kata Tuhan murka, Tuhan marah, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Muntaqim. Ikutlah.
Itu semua tu sifat-sifat yang menunjukkan Tuhan ni agung, jalal, hebat dia. Itu mutakabbir, ya. Jaga tu. Nah, sifat-sifat yang menunjukkan keagungan Tuhan, kehebatan Tuhan. Sebab tu kerajaan yang hebat ni ialah kerajaan yang penuh dengan kediktaturan. Sungguh. Orang kejut lah aku kalau ayat gitu. Tak sungguh. Kerajaan yang hebat, kerajaan yang diktator. Strict. Tak ada wawih-wawih, tak ada. Baru boleh maju. Kalau jenis pemimpin tu terpaksa kena roi, kiri, kanan, depan, belakang, akhirnya tak siapa matlamat. Maka sebab tu kalau pemimpin kuku besi biasanya hebat. Apa? Hebat. Tengok macam Kumini tu. Hebat kan? Orang takut belaka. Pelik negara Korea Utara ni. Ada tak orang gigi melancur? Tak ada. Takut gigi tak balik lah bangkai. Tak ada ni. Nampak pemimpin dia pun. Melengok. Tak ada ni. Ui, hebat. Orang kalau buat khas itu, dia takak tak jumpa dah. Tak tahu mana. Mati je jawab dia. Ui, soleng, kerah, diktator. Nampak jalan. Keagungan, kehebatan. Tuhan lebih pada tu lagi. Tu lebih pada tu lagi. Tu tengok. Wa ma asbaha dzalika, dan apa-apa sifat yang menyerupai demikian itu. Mimma daripada barang, yakni daripada sifat-sifat uidda lil usati minal azabil alim. Yang Tuhan janjikan kepada hak kaki maksiat daripada azab yang pedih. Itu orang panggil sifat jalan. Jadi tiap-tiap sifat yang maknanya menunjuk kata Tuhan, Tuhan bengih, Tuhan gara, Tuhan denda, Tuhan apa saja yang nampak jenis nak marah ke berapa, itu orang panggil sifat jalan. Itu dah. Wal jamali ay wa musyahadati sifatil jamali, dan sampailah engkau kepada tujuan engkau. Apa tujuan engkau? Yakni daripada memandang hati engkau kepada sifat-sifat kecantikan Tuhan, keelokan Tuhan. Tadi keagungan Tuhan, ni keelokan Tuhan. Gapo sifat jamal Tuhan? Wahya sifat jamal Tuhan ni as-sifatu, bi berapa sifat-sifat Tuhan, al-mustaujibatu, yang memestikan makna dia tu lirrahmati, kepada rahmat, wal lutfi, lemah lembut, wal karami, tu anugerah, kedermawan, wal ihsani, buat baik. Ya. Jadi dia kata kalau rasa dirimu tu ada orang panggil unsur-unsur kejadian malaikat. Yang mana malaikat ni keseronokan dia ialah dapat taat kereta Tuhan, ibadat ke Tuhan, lazat musyahadah hadrat ketuhanan. Maka mu hendaklah bersungguh-sungguh dapat sebagaimana tu juga. Itu maksud. Yakni mu kena tahu asal usulmu sehingga mu dapat satu jalan yang menyampaikan hatimu kekal dengan Tuhan, dan sehingga sampai engkau kepada tujuan engkau apa? Yakni hatimu senantiasa memandai kepada sifat-sifat keagungan Tuhan dan sifat-sifat keelokan Tuhan. Tak putus. Tengok aksiden ke gapo, nampak jalan Tuhan. Tengok hak molek, hak comel, nampak jamal Tuhan. Itu duduk situ. Kayak kita ke tengok makhluk, nampak makhluk lah, tak nampak Tuhan dah kita. Itu habis. Tu sifat-sifat jamal ni seperti sifat-sifat yang menunjuk makna rahmat, lemah lembut Tuhan. Bahkan rahmat Tuhan ni lebih mengatasi daripada tu sifat bengih Tuhan, sifat takabur Tuhan, sifat muntaqim intiqam Tuhan, sifat denda Tuhan. Karena tu bismillah kalau kita duk baca tu Tuhan tidak ganding selain daripada Rahman dan Rahim. Betul tak? Tak ada kita pernah dengar orang baca Bismillahirrahmanirrahim Jabbar.
berat benar tu iman ni macam itu. Nah, ada Bismillahirrahmanirrahim. Padahal nama Tuhan banyak. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Bagi Tuhan tu beri banyak nama-nama hak molek-molek, hak comel-comel. Musuh dengan hak mana-mana boleh berlaku. Tapi dok Bismillah Tuhan letak Ar-Rahman Ar-Rahim. Tidak hak lain. Sebab apa? Sebab rahmati wasi'at wa sabaqat anil ghadabi. Rahmatku Tuhan kata lebih luas dan lebih terdahulu daripada marah aku. Bukan Tuhan tak ada marah, Tuhan ada marah, tapi rahmat Tuhan lebih luas. Kerana seorang yang ingat kelemah lembutan Tuhan ni lah, pernah Tuhan suruh malaikat berhenti daripada lipat bumi. Tu di zaman Nabi-Nabi Bani Israel dulu. Pernah satu malam tu, satu negeri tu semua berzina. Semua berzina deraka pada Tuhan. Lalu Tuhan suruh malaikat azab turun, cokeh bumi ni awak naiklah ke atas untuk lipat ke bawah. Dicerita dalam kitabnya, malaikat ni akak tanah bumi negeri hok deraka dengan Tuhan maksiat berzina. Satu malam tu seluruh berzina berlaku dalam negeri tu. Langit ni naik, tanah ni diakak naik sampai ke langit tamu, sehingga kukuk ayat jatuh tu didengar oleh penduduk langit tamu. Dekat tak dekat. Tiba-tibanya terbangun seorang mak kerana anak dia tu berjerit. Lapar susu. Baby lapar susu, bangun kuat-kuat jerit. Mak dia pun pujuk bayi dia, baby dia, kata, apa cengeng sangat ni, berjerit selok ni. Lemah lembut kat sikit kalau berjerit pun. Tuhanmu maha lemah lembut. Dia pun ya Latif, ya Latif. Dia zikir suruh nama Tuhan ya Latif. Bila malaikat tu nak turun dia balik, Tuhan kata stop. Stop bahasa Inggeris dia ni. Berhenti. Hei malaikat, perbah balik. Kerana masa ada seorang hamba aku yang tahu kata aku maha lemah lembut, maka aku malu nak lipat bumi ni. Tu maka tak jadi lipat bumi, selamat seluruh kaki maksiat hari tu selamat, sebab seorang hok ingat Tuhan. Sebab tu bumi kita ni masih segar, masih diturun hujan, tidak di kiamat, kerana ada wali-wali Allah yang tak luput ingatannya kepada Allah. Sebagaimana hadis Nabi sebut, al-abdal salasuna, bermula wali abdal tu ada 30 orang. Wa bihim tumtaruna, dengan sebab mereka itulah Tuhan masih turunkan hujan. Wa bihim takumul ard, atau kama qala Nabi. Dan dengan sebab mereka ni lah bumi ni masih belum lagi dikiamatkan, masih lagi diamankan, belum digempur, dikiamat dan sebagainya. Itu maka sebab tu orang-orang yang ingat Tuhan ni lah dipanggil wali-waliullah. Wali-waliullah. Habis wa tukhallisa, apa lagi pada takrifan. Tu wa tukhallisa, sehingga mana kamu kenal asal usulmu dan memujahadah mengenal asal usulmu tu, sehingga mana hatta tukhallisa, sehingga memperlicingkan, yakni oleh Allah Ta'ala lah, nafsaka, akan nafsu engkau, min qaidi syahwati wal ghadabi, daripada pengait-pengait ataupun ikatan-ikatan, belenggu-belenggu nafsu syahwatiyah dan nafsu ghadabiyah. Itu dah. Maka nak terbebas daripada nafsu syahwatiyah, nafsu ghadabiyah ni, tak ada jalan lain melainkan jalan mujahadah. Fala yumkinuka an-nuhud
wassairu ila maulaka wala sabila ila zalika illa bil mujahadati. Tidak mungkin engkau boleh bangkit dan berjalan kepada Tuhan engkau, dan tidak ada satu jalan pun kepada demikian itu sampai hati engkau kepada Tuhan engkau dan terbebas engkau daripada belenggu nafsu syahwatiyah dan nafsu ghadabiyah illa bil mujahadati. Mereka jalannya ialah jalan mujahadah. Wahia, dan dialah mujahadah ni takunu bi mukhalafatin nafsi fi hawaha, adalah engkau menyalahi nafsu engkau pada keinginannya, wa mujanibatid dawa'in nafsiyah, dan menjauhi engkau daripada segala dakwa-dakwa yang dibangsakan kepada nafsu. Tarkud dakwah itu maksud, tinggal dakwa. Allah lah, kita ke banyak dakwa ke, saya begitu, saya begini, saya pandai, saya bijak, saya tak dapat Tuhan. Apatah lagi dakwah hok pelik-pelik, dakwah hok pelik-pelik enggak selalu adalah bukan dia dah tu. Sebab tu para hadirin semua, kalau jumpa jenis tok guru hok pelik-pelik, dakwah pelik-pelik, Rasulullah mari jumpa dia lah, Rasulullah mari yaqazah di tempat dia lah, dia ni ginilah, dia lah hebat lah, gitulah. Hak tu dulu lagi bukan waliullah, wali syaitan dia panggil, wali nafsu dia panggil. Sebab besar sekalinya orang hak sapa ke Tuhan ni ialah tarkud dakwah, tinggal dakwah. Menyalahi nafsu dia pada keinginannya dan meninggal segala dakwah, menjauhi segala dakwah. Itu mujahadah. Bukan aku banyak ibadah, aku banyak ilmu, aku hebat, aku ni benar, aku terbaik, aku abid, akulah hamba yang dikasihi oleh Allah sekalian, akulah ahli syurga. Habis itu. Kalau gitu saya pun iblis dah, aku dah gitu. Duk. Itu makna mujahadah. Maka janji itu adalah Qur'annya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, nescaya kami tunjuki orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami itu sampai kepada kami, sampai kepada jalan kami, yakni sampai hati dia ke hadratillah, hadrah ilahiyah tadi. Siapa? Syaratnya kena mujahadah. Mujahadah ni jibal istihad, kena bersungguh-sungguh. Lepas tu kata Imam Junaid Baghdadi, Sayyidut Taifah. Imam Junaid Baghdadi digelar dengan penghulu bagi ini puak tasawuf, ini puak sufi, Sayyidut Taifah. Dia kata mana? Man zayyana zahirahu bil mujahadati hassanallahu sa'irahu bil musyahadati. Itu comel sungguh kata dia. Man zayyana, barang siapa yang memperhiaslah ia, barang siapa tu, zahirahu, akan zahir tubuh badannya, bil mujahadati, dengan mujahadah. Mujahadah ngaji, mujahadah beramal tu pula mujahadah beramal hak wajib. Mujahadah beramal hak wajib tu pula dengan lengkap, sempurna serta adab. Bukan setakat hak wajib saja yang buat adab. Tu mujahadah beramal yang sunat, semaya sunat tu semaya sunat ni, puasa sunat tu puasa sunat ni. Tu mujahadah. Zahir dia tu dia hias dengan mujahadah, riyadhah mujahadah, lawan nafsu dia. Rasa nak banyak kecek, senyap. Rasa nak banyak tidur, jaga. Rasa nak banyak makan, puasa. Tu tengok. Rasa nak banyak bergaul, berkhalwah, sunyi diri, tak usah jumpa dengan orang. Tu lawan nafsu. Rasa macam tu nak jadi wali ni, sunyi diri, gigau dengan orang, takut jadi gila dah pula kan. Rasa macam pengah hebat ibadat ni, kuru kering tubuh sebab banyak puasa, makan.
nama orang kata sufi ke guna wali ke guna. Nah, sebab tarkud dakwah. Nah, wa mujanibatid dawa'i nafsiyati, dan menjauhi segala dakwah-dakwah yang dibangsa pada nafsu. Sebab orang yang lalu jalanan ni sampai satu masa tu dia mari juga nafsu. Wali pun aku ni, hari-hari poso, hari-hari tahajud, hari mari panggil ujub, tercengang dengan kehebatan diri sendiri. Orang lain tak boleh setara ni duk rasa kapun ni hamba suara tahajud 100 rakaat ni habis nah tengok tu kena tidur, terus bangun tidur. Nah mujahadah tu sebab tarkud dakwah. Tu tarkud dakwah, kena tinggal dakwah. Dia pelik sikit ilmu ni tu. Sehingga terkadangnya setengah daripada awliya illah, wali-wali terpaksa buat perkara yang makruh sebab nak merendah ke orang panggil sifat tarkud dakwah tadi, nak dapat orang panggil tinggal dakwah. Contoh seperti kisah Al-Musnidul Alam. Musnidul Alam Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Padani. Syekh Yasin Padan ni seorang ulama Jawi, orang Padang. Dia gelar dengan Musnidul Alam. Musnidud dunia, musnid alam, artinya segala sanak-sanak ni duduk tangan dia belakang. Dia sanak paling tinggi sekali duduk di dia belakang. Alim lah, orang Arab pun mengaji dengan dia, walaupun dia bukan orang Arab, orang Jawi ya, orang Padang, Sumatera, Padang. Jadi ceritanya di musim haji, orang mari ziarah Syekh Yasin Padan ni tak berhenti. Mari ziarah satu rombongan, lepas pergi mari pula rombongan lain, mari ziarah, tak putus-putus. Tiba-tiba kelitah dalam hati Syekh Yasin Padan, hebat juga aku ni. Rahmat Tuhan tak berhenti tetamu mari ni rahmat. Rahmat Tuhan mari tak berhenti, rahmat Tuhan mari ni. Tengok tu nak mari pula dah. Mari telitah. Wali dah aku ni. Sudah. Jatuh ke satu rombongan mari daripada Jawi, musim haji. Nak jumpa sangat dengan Syekh Yasin Padani. Bunyi alim besar di Mekah Al-Mukarramah, khamak waliullah lah begini-begini. Mari-mari ziarah Syekh Yasin Padani. Bila mari telitah, orang panggil dakwah dalam hati. Itu dakwah tu. Wali aku ni. Dakwah tu, dakwah tu. Dia pun mari tetamu tu kena halau balik, masuklah. Tapi nya buka TV pasal channel tarian gelek, periduk shisha, rokok ilik kiri, shisha ilik kanan, bau semua atas muka tetamu. Tengang tetamu mari. Ni bukan wali, ni kuali ni. Kita ni silap cerita ni kok, indah khabar dari rupa dak kata ni. Duduk tak ada habis hai TO tu kak. Balik lu tunggu dah, pakai balik akak ponggo sudah mulai tak ada tetamu, dia pun kotip itu, mapuh TV, mapuh shisha dia berapa, ambil asmaya, tobat dengan Allah Taala. Tobat di atas hak lebih besarnya ialah dakwah tadi tu. Mari wali aku pun. Dakwah tu. Dakwah hak tu lebih susah. Tobat juga di atas dosa-dosa makruh. Di sisi orang-orang wali ni, benda-benda lagu tu semuanya dikira dosa. Dia kira haram berlaku, cemar berlaku tu. Maka tobat Allah Ta'ala, menangis dia. Sebab dia lebih penting ke pandangan Allah, pandangan Tuhan berbanding pandangan makhluk. Kita kedo. Kalau orang tak mari rumah kita, tak ada orang, kita ni pun settle dah dalam rumah kita ni. TV besar, tengok cerita pelik-pelik Netflix kakek depan TV 24 jam. Mari tetamu ni TV tutup dengan sejadah. Wasabah dua kiri kanan ni, lekuk. Kata ustaz tak ada TV kat rumah. Ada, cuma kita tutup dengan sejadah supaya ingat kau semaya tak mau 24 jam. Tiba-tiba jadi malaikat. Kita lagu tu, Allah hebatnya ustaz, wali dah ni. Kita lagu tu, kita nak orang kata kita wali.
Padahal kita tu memang kepala bapak wali. Nah, orang wali sungguh tak lagu tu. Dia nak benar-benar diri dia tu Tuhan yang anggap dia kekasih dia, kekasih Tuhan. Waliyun min auliyaillah, tu kekasih Tuhan lah maksudnya. Nah, satu orang kekasih daripada kekasih Tuhan. Bukan manusia, manusia tak penting. Manusia nak kata gapo ikut dia, muka mulut dia. Ha? Manusia ni diuji dengan kita, kita diuji dengan manusia. Hak pentingnya Tuhan tu lagu mana? Pandangan Tuhan pada kita. Jadi kalau kita duk rasa kita baik, kita berjur, kita fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Jangan mu kata mu yang paling bersih, paling suci. Tuhan yang Maha tahu siapa hak paling takwa di sisi Tuhan. Ha, lagu tu kan? Ha, tu. Hadis itu. Maka orang hak sampai sinilah orang yang Tuhan kata dapat syurga tempat kediaman dia. Kayak gitu kan? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Kita dah Quran sebut gitu. Nah, wa amma man khafa maqama rabbih, dan adapun barang siapa yang takutlah ia akan maqam Tuhannya, yakni khauf yang khas. Nah, takut yang khusus. Macam kita ni takut yang umum. Maknanya, mu takut tak Tuhan? Takut. Takut tu kena jawab, takut. Walaupun hak sebenar kadang-kadang kita tak takut kepada Tuhan. Tu dalilnya kita duk langgar hak perintah Tuhan tu, dalil kata kita tak takut Tuhan. Tapi kalau jawab tak takut dengan Tuhan, tak takut main-main ya. Kafir selalu. Murtad selalu jangan main dah. Hak tu orang panggil takut sah iman. Nah, takut hak mewajibkan iman. Iman kita kena kata saya takut ke Tuhan. Nah, tapi sebenar tak kita takut ke Tuhan? Kita kena tanya hati kita balik. Yo, aku takut Tuhan. Tak ada orang duk buat maksiat pokal. Aku tak takut betul-betul ni. Aku tak betul-betul takut ke Tuhan ni. Takut lidah je. Bukan betul-betul pak dalam hati jiwa aku sungguh takut tak. Ha. Ada pun takut hak ni, takut yang khas. Nah, tu takut yang khaman, takut kedudukan Tuhan meliputi haibah di batin hati dia. Siapa yang takut yang meliputi haibah di batin hati dia akan kedudukan makom ketuhanannya, wa nahan nafsa 'anil hawa. Nah, dan menegah nafsu dia daripada mengikut keinginan nafsu dia. Bila takut orang panggil makom hadrat ketuhanan, maka tak berani nak dakwa saya tak berani. Walaupun mulut cakap saya makan, saya mengajar, saya semayang, saya baca kitab, saya tu atas jalan isnad majazi saja, sandar secara pinjaman saja. Hakikat hati orang waliullah ni senantiasa sedar bahawasanya ana yang sebenar-benar ana hakikat tu Allah. Tu hakikat. Ana Zaid, ana Khalid, ana Sulaiman, ana Timoh, ana Zainab ni sekejap je. 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun mati je. Betul tak? Ana sebenar-benar ana hakiki sungguh siapa? Allah. Hayyun la yamut, tak akan mati. Jadi hak kita nak kata kereta saya, kereta ana, dah mutu ana, dah rumah ana, bini ana, anak ana, duit ana, anak aku tu pinjam saja, bukan hakiki semua tipu. Nak sedar aku ni payah. Ambo buat misal umum, kita naik kapal terbang. Nah, kita naik kapal terbang. Naik kapal terbang Asia. Orang tanya mana flight mu mat? Kata tu Asia. Asia sebut tu flight mu sore. Gitu lah. Tak ada siapa dia mengaku lagu tu, betul tak? Bila kita kata tu Asia flight aku, kita sedar bahawasanya Asia tu bukan flight kita, bukan milik kita. Pak kata tu Asia flight aku, nope je, beli sosik pak duduk. Maka sebab tu bila kita masuk flight tu, kita tak boleh buat ikut kepala otak kita.
nak mengekeng kok sui, nak buka nyela masa bila, nak keberok kok sui, nak kecing ikut tak boleh, nak cucuk rokok kau gapo tak boleh, kena ikut peraturan. Tuan sebenar pemilik flight tu siapa, dia buat peraturan dah. Nah, nak naik kena buka nyela, kena tutup nyela, kena pakai seat belt, nah, kena betul meja, kena tegak kega ni, nak berok nak kecing nanti duduklah atas tu, jangan berok kecing ni, masa nak naik nak turun jatuh taik atas muka orang ke gapo ke. Kena ada undang-undang lagu tu. Maka kita ni walaupun sebut flight aku ni, flight aku, kita sedar sebab tu kita tak ikut kepala otak kita, betul tak? Masuk tu kena ikut peraturan, duduk negak molek, tak boleh akak kaki pak. Pramugari kata duduk molek pak cik, ikut aku, flight aku, boleh jawab gitu. Nah, nyalepa ko pilot ko luar ada ni, flight mu pun lepa keluar. Macam kita ni gitulah dengan Tuhan. Nah, cuma kita tak ada kesedaran. Maka sebab tu kita sebut harta aku, harta aku, ilmu aku, amal aku tu klik sini, tak klik situ. Hak tu gak dakwah macam-macam. Nah, akulah juru, akulah hebat, akulah ahli syurga. Habis. Itulah. Hanya orang yang tinggal dakwah sebab takut makam ketuhanan. Sebab apa? Sebab limanil mulkul yaum. Siapakah pemilik mutlak pada hari ini tu tanya. Bila tiup sangkakala yang pertama habis, hacul lebu jadi pada jarak pada tekuku, tak ada sangka buta hidup. Nah, lalu Tuhan tanya limanil mulkul yaum. Siapa pemilik mutlak pada hari ini? Senyap, tak ada siapa dia boleh jawab. Lillahil wahidil qahhar. Pemilik mutlak satu-satunya Allah, Tuhan yang maha mengerasi di atas hamba-Nya. Nah, maka sebab tu orang mujahadah yang tarkud dakwah, tinggal dakwah. Aku tak ada amal dalam hati, bukan sebut mulut. Jangan jadi jabariyah pula. Lama sebut mulut ni kena faham. Ilmu ni ilmu tasawuf ni, bukan cara ilmu akidah lagi. Sebab tu kadang-kadang orang yang tak mengaji ilmu tasawuf, dia hanya mengaji ilmu akidah saja. Maka bila dia mengaji, dia baca, bukan mengaji, dia baca kitab tasawuf, dia kata orang tasawuf ni jabariyah ni. Apa? Allah belaka. Siapa semaya? Allah yang menyembah ya, bukan mu. Allah yang mengkiam, bukan mu. Allah yang menggerakkan bibirmu, bukan mu. Allah yang merokok, bukan mu. Allah yang menyujud, bukan mu. Oh, jabariyah dah ni. Siap tu, silap tu. Bukan cerita tentang iktikad ni, kenapa faham? Ini cerita tentang masalah jiwa, perasaan, zauqiyah. Soal i'tikad kita selesai dah dalam ilmu akidah. Mana ahli sunnah wal jamaah, setiap fi'lul ibad ikhtiyariyah, kita ni mukhtaran zahiran majburan batinan. Zahir kita diberi ruang oleh Allah untuk memilih dan berusaha. Pada hakikat batin, Allah yang menentu dan menjadikan. Itu mukhtaran zahiran majburan batinan. Kalau jabariyah, kita hamba ni majburan zahiran wa batinan. Zahir dan batin kita tu dipaksai. Itu jabariyah. Kita tak ada ikhtiar usaha, tak ada kudrat iradat. Kita seperti kapal yang ditiup oleh angin. Tu jabariyah. Kenapa tu? Orang tasawuf tak kata lagu tu. Bahkan orang tasawuf lah banyak ikhtiar je. Tengok semaya berapa ratus rakaat. Puasa hak sunat banyak mana. Tak cukup isni kami puasa Nabi Daud selesai hari. Tak cukup puasa selesai hari, hari-harinya puasa. Itu almarhum tu guru saya tu gitu. Tuan Guru Haji Abdul Hamid bin Haji Saleh qaddasallahu sirrahu. Mula-mula saya ngaji dengan dia 2002, puasa isni kami. Lama kelamaan puasa Nabi Daud selesai hari. Lama kelamaan tiap-tiap hari dia puasa. Kalau ngaji dengan dia di balasah surah dia tu, kitab hikam syarah tak aku pula ni, dia buka puasa dulu, orang bunyi maghrib, bel maghrib. Sudah buka puasa, naik lambat dah ni, semaya sunat dulu. Sudah semaya sunat, qomat, barulah semaya. Sudah semaya wirid hak panjang ni,
Amanah Rasul syahidallah gapo ya latif ya latif. Sudah semai sunat baru nak start baca qalal musannifu Allahu akbar insyaallah. Nah, patu sejak pertama ni yauli fardu ain dulu. Hukum akal, hukum syarak, hukum adat, hukum ketuhanan, hukum sifat ketuhanan, hukum sifat kerasulan, perkara ghaibiyat. Patu masuk pula bab taharah najis, nak istinja dan sebagainya. Lepas tu baru masuk rukun fi'li qalbi qauli, tekan bab tajwid. Dia tu guru Quran kan. Dia tekan bab tajwid juga lama. Sejak pertama tu duk uli fardu ain dulu. Habis fardu ain tu barulah masuk dalam kitab ngaji ilmu hakikat, dalam kitab hikam. Baru sejak setengah pula. Sudah mengaji pukul 11. Sudah tu bukan qomat cerita mana? Qomat gitu. Dah azan isyak dulu. Semaya sunat qabliyah dulu. Lepas tu baru semaya isyak. Lepas tu sudah semaya isyak wirid pula. Tu tak panjang lah. Nah, amanah Rasul syahidallah tetap ada. Memang gitulah runtingannya. Allah tak jumpa lah orang yang beramal dengan ilmu seistiqamah dia. Nah, tu pun tak mengaku pelik-pelik macam orang lain ni. Orang lain ni ya Allah. Macam-macam mengaku. Habis. Maka orang lagu ni tu kata fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya syurgalah tempat kediaman dia akhirat kelak. Siapa? Orang yang takut makam ketuhanan, tarkud dakwah. Orang yang melawan ke nafsu dia daripada ikut keinginan dia, ini orang panggil mujahadah. Maka orang yang bermujahadah inilah syurga tempat kediaman dia. Sampai bila? Sampai tukhallisa nafsaka min qaidi syahwati wal ghadabi, sehingga lepas bebas nafsu engkau diri engkau tu terbebas daripada ikatan belenggu nafsu syahwatiyah dan nafsu ghadabiyah. Ya gini, nafsu syahwatiyah ni ialah perkara hak kita nak benda hak rendah-rendah. Nah, tu daripada urusan dunia yang dani dia panggil. Benda hak daniyun, benda hak rendah-rendah. Itu dia panggil nafsu syahwatiyah. Jimu, nak duit banyak. Nah, kalau nafsu ghadabiyah, keinginan nafsu kita tu nak perkara hak tinggi-tinggi daripada urusan dunia. Nak dapat Tan Sri, nak dapat datuk, nak dapat menteri YB, tu nak dapat pangkat-pangkat tinggi-tinggi. Itu dipanggil nafsu ghadabiyah. Nah, itu dah. Lepas tu tak boleh lah ustaz berjimak lah. Tak boleh cari duit harta kaya lah. Tak boleh jadi YB, tak boleh jadi menteri. Bukan gitu. Kena mujahadah. Lawan ke hak nafsu syahwatiyah ditukar dengan himmah. Nah, ataupun azimah. Nafsu syahwatiyah lawannya ialah azimah. Azimahnya apa? Yani kita nak jadi kaya contoh. Kita nak bini contoh. Kita nak ikutlah. Tapi tujuannya kerana Allah. Nak bini kerana apa? Supaya melahirkan zuriat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak mengawal nafsu kita contoh. Nak jadi jutawan sebab apa? Supaya boleh bersedekah, boleh berzakat, boleh bantu orang susah, boleh berwakaf. Ada gitu. Nah, niatnya baik dan cara pun kena baik. Yang duk curi anak dara orang ni, tak tentu kalau jangan. Nah, jangan duk tipu menego. Nah, bagi ngepin dalam Shopee tak sama, bagi siapa tak sama, bagi order lain. Nah, bagi tengok lain, bagi order lain. Tak jadi gitu. Nah, man rasya falaisa minna. Siapa penipu dalam jual beli, maka dia bukan di kalangan umatku. Nabi ayat Allah ni banyak asal kaya ya betul-betul. Nah, betul tak betul menego, itu tak ada cara. Itu tak jadi, itu nafsu syahwatiyah dia panggil. Tapi kalau niat kita betul, cara kita betul, maka dia tak panggil nafsu syahwatiyah. Dia panggil apa? Azimah. Orang Islam kena ada azimah, kena bini, kena beranak. Kalau hak mampu bini ramai. Ini marah ibu-ibu ya kat punggung dah lah, mari lewat ngajar cerita bini ramai.
Kena kaya, kena jutawan, gitu. Tapi niatnya kerana apa dan caranya bagaimana, itu yang menentukan kita tu azimah atau kita ikut nafsu syahwatiyah. Saya nak jadi Tan Sri, saya nak jadi doktor, saya nak jadi profesor, saya nak jadi datuk, saya nak jadi YB, saya nak jadi Perdana Menteri. Nak jadi raja tak boleh lah. Raja tak boleh tanding, orang tu asal dah tak boleh. Nak dapat ni pangkat darjat tinggi-tinggi di dunia ni. Apa tujuannya? Supaya saya dapat melaksanakan keadilan, saya memudahkan urusan umat Islam, saya dapat melaksanakan hukum hakam Allah dan sebagainya. Ikutlah cara apa betul, niat apa betul, cara tak nipu, menjaga hati-hati orang, jangan cakap ikut suka. Nak stay sebah kau nak ke Islam ni, berat kecil lagu tu. Orang tanya mana saya sebah negeri kita ni, orang lain hebat-hebat belakang dah, kita macam kadal lembu ni. Dia mau nak Islam kau nak ke stay sebah, berat. Itu bukan cara Islam lagu tu. Itu nafsu syahwatiyah. Itu nafsu ghadabiyah dia panggil. Nafsu ghadabiyah. Lepas tu kalau niatnya betul, caranya betul, dia tak panggil nafsu ghadabiyah, tapi himmah. Himmatur rajul fawqa thuraya. Cita-cita seorang lelaki ni mesti lebih tinggi daripada bintang ketika. Boleh. Jadi niatlah nak jadi YB ke, nak jadi menteri ke apa, tujuan betul, cara apa betul, maka dia dipanggil himmah, bukan nafsu ghadabiyah. Lagu tu dah habis. Kemudian kita sambung semula pula, wa ta'lama anna hadhihi sifati, anna hadhihi sifata boleh, anna hadhihi sifati boleh, li ayyi syai'in rukibat fika fama khalaqaha Allah ta'ala litakuna asiraha wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairin ajili wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin semua, ibu ayah, alhamdulillah, hari Rabu terakhir pada bulan lepas, bulan akhir ya, selesailah pembinaan asrama pondok pelajar kita. Alhamdulillah.